Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Berikut merupakan senarai pembentang bagi kumpulan ini yang merupakan pelajar PISMP ambilan Jun 2020. Pertama sekali, kami akan merungkai kurikulum bagi keempat kursus ini, iaitu kursus EDUP 3043, kursus PSVK 3243, kursus MUZK 3263 dan kursus PIMK 3093. Di sini pula kami tayangkan Essential Question atau EQ yang dicetuskan daripada keempat kursus tersebut yang menuju ke arah satu big idea yang utama, iaitu teknologi pemangkin kreativiti. Baiklah, kita teruskan pembentangan ini dengan memberikan sedikit perincian berkaitan arahan soalan bagi tugasan penulisan esei yang memfokuskan KPPB yang telah diberikan kepada kami. Bagi tugasan 2 kursus EDUP 3043, tugasan ini merupakan tugasan individu yang membawa ajaran markah sebanyak 40%. Di dalam tugasan ini, pelajar perlu menganalisis isu-isu semasa berkaitan dengan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah serta menilai dan membuat pemilihan model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai berdasarkan tingkah laku bermasalah yang dipilih. Manakala untuk kursus PSVK 3243 juga merupakan tugasan individu yang membawa ajaran markah sebanyak 50%. Di dalam tugasan ini, pelajar perlu menghasilkan sebuah portfolio koleksi penghasilan karya bagi 4 bidang PSV. Berdasarkan soalan tersebut, pelajar perlu menekankan amalan pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang sesuai dalam penghasilan karya tersebut. Seterusnya, bagi kursus PIMK 3093, iaitu merupakan tugasan 2, tugasan tersebut merupakan pembentangan kumpulan yang membawa ajaran markah sebanyak 10%. Di dalam tugasan ini, pelajar perlu menghasilkan satu sesi pengajaran penuh ataupun RPH yang berasaskan aplikasi digital berbentuk multimedia mengikut turutan langkah yang diarahkan. Manakala untuk kursus MUZK 3263, KPPB dijelmakan dalam proses PDP. Baiklah, kita teruskan kepada pelan pembelajaran Word 2. Word 2 merupakan akronim kepada 7 perkataan utama. Yang pertama adalah Word. Apakah hala 7 KPPB ini? Yang kedua adalah Hook. Bagaimana cara untuk menarik minat pelajar? Yang ketiga adalah Equal, iaitu membantu pelajar untuk meneroka dan mengalami idea-idea utama. Yang keempat adalah Rethink, menyediakan ruang dan peluang kepada pelajar untuk berfikir semula, khususnya tentang implikasi tugasan tersebut. Seterusnya adalah evaluation, iaitu pelajar diberikan peluang untuk menilai hasil kerja yang telah mereka hasilkan. Seterusnya adalah tailor, iaitu ianya disesuaikan dengan kepelbagaian dan kebolehan pelajar itu sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah organize, iaitu melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, kita teruskan kepada konsep 6C dalam pembelajaran abad ke-21. Sudah pastinya dalam penghasilan tugasan kerja khusus ini, para pelajar telah mengaplikasikan konsep 6C. Antaranya yang pertama adalah pemikiran secara kritis. Dalam kursus PSVK 3243, pelajar dikehendaki untuk menghasilkan e-portfolio yang mempunyai pemanfaatan digital PMK. Yang kedua adalah kolaborasi. Dalam mata pelajaran EDUP 3043 pula, pelajar telah melaksanakan kerjasama dengan rakan-rakan lain untuk menemu bual pakar tentang penggunaan digital. Yang ketiga adalah Sasiap. Bagi kursus PIMK 3093, pelajar telah menunjukkan kesungguhan yang mendalam bagi menghasilkan RPH yang menarik dan efektif, tidak kiralah dari PDP secara maya ataupun secara bersemuka. Baiklah, yang keempat adalah komunikasi. Bagi kursus EDUP 3043, pelajar telah ditugaskan untuk melaksanakan temu bual dan berkomunikasi dengan pakar dari dalam dan luar negara secara dengan menggunakan pelbagai medium TMK seperti WhatsApp dan juga Telegram. Yang kelima adalah kewarganegaraan. Bagi kursus MUZK 3263, pelajar dikehendaki untuk menghasilkan bahan bantu belajar yang mengadaptasikan budaya dan juga konteks-konteks tempatan. Dan yang terakhir sekali adalah kreativiti. Bagi mata pelajaran PSVK,
Pelajar dikehendaki untuk menghasilkan karya-karya yang menarik dengan menggunakan idea-idea yang tersendiri dalam bidang PSB, 4 bidang PSB. Dan bagi kursus PIMK pula, pelajar perlu mencari ataupun mengkaji aplikasi-aplikasi digital yang bersesuaian dan sesuai digunakan bagi menghasilkan RPH. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada model reka bentuk pembelajaran bermakna yang telah diaplikasikan dalam IPG Kampus Bahasa Melayu dari aspek pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital turut mengaplikasikan komponen 3E dan 3R, iaitu 3E terdiri daripada engagement, iaitu keterlibatan, enhance, peningkatan dan juga extension, lanjutan. Dari aspek keterlibatan, kita dapat lihat teknologi dapat memberikan satu motivasi kepada pelajar untuk memulakan proses pembelajaran. Manakala dari aspek peningkatan, mereka dapat menggunakan aplikasi teknologi untuk membantu mereka memahami sesuatu konsep atau idea yang telah diberikan dan mereka mampu menyiapkan tugasan. Contohnya adalah seperti tugasan kerja khusus yang telah diberikan kepada kami oleh pensyarah. Dan akhir sekali dari aspek lanjutan, iaitu murid boleh menggunakan aplikasi teknologi untuk membuka satu peluang kepada mereka untuk memulakan pembelajaran di mana sahaja mereka berada tanpa sebarang had. Seterusnya kita lihat kepada komponen 3R, iaitu Rigor, Relevance dan juga Relationship. Rigor adalah ketegasan, Relevance adalah kesesuaian dan juga Relationship adalah hubungan. Komponen 3R ini juga sangat penting dan perlu disertai dalam pemanfaatan digital untuk membina satu reka bentuk pembelajaran yang lebih bermakna dan juga berkesan antara pelajar dengan guru ataupun pelajar dengan pensyarah sendiri. Baiklah, seterusnya adalah pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini adalah salah satu elemen penting dalam model reka bentuk pembelajaran bermakna. Berdasarkan pengalaman kami sepanjang semester 3 ini, kami telah menggunakan pelbagai aplikasi digital yang berbeza. Baiklah, yang pertama adalah Padlet. Jadi dengan menggunakan aplikasi Padlet ini, pensyarah dapat menginputkan dua kelas yang berbeza. Jadi apabila dua kelas berbeza telah diinputkan, kami bukan sahaja dapat berinteraksi dan berkongsi idea dengan pelajar sekelas, tetapi kami juga dapat berkongsi dengan rakan lain dan bertukar pendapat tentang topik pembelajaran kami dan juga topik berkaitan dengan kerja khusus. Seterusnya adalah penggunaan aplikasi Kumu Space. Penggunaan Kumu Space ini adalah sama seperti Google Meet, di mana kami dapat berkomunikasi ataupun berinteraksi secara segerap dan dua hala bersama pensyarah dan juga rakan lain. Tetapi bezanya, dengan menggunakan Kumu Space ini, kami dapat bergerak daripada satu ruang pembelajaran ke ruang pembelajaran yang lain. Penggunaan Kumu Space ini juga merupakan salah satu teknik pembelajaran yang menarik untuk digunakan dalam kalangan pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu. Yang ketiga adalah penggunaan aplikasi Jamboard. Penggunaan Jamboard ini tidak asing lagi digunakan dalam kalangan pelajar dan juga pensyarah IPG Kampus Bahasa Melayu. Nota-nota rujukan dan nota-nota perbincangan bersama pelajar dan juga pensyarah ini dapat dijadikan sebagai nota rujukan semasa kami menghasilkan tugasan kerja khusus dan juga tugasan OBT. Baiklah, seterusnya adalah aplikasi Classroom ataupun Google Meet. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini pula, ia memudahkan kami untuk berinteraksi dengan pensyarah dan juga pakar untuk kami mendapatkan maklumat berkaitan dengan kerja khusus kami. Penggunaan Google Meet dan Google Classroom ini bukan sahaja memudahkan kami untuk bertanya soalan dengan pensyarah, tetapi kami juga mendapat kemudahan untuk membentangkan hasil kerja khusus yang telah kami hasilkan menggunakan platform Google Meet ini. Baiklah, seterusnya adalah aplikasi Canva. Penggunaan Canva ini telah kami gunakan sebagai platform untuk kami menghasilkan petikan bergambar, pembuatan banner yang berkaitan dengan kerja khusus kami. Sebagai contoh, banner yang telah dihasilkan adalah Guru Penyayang, Murid Disayangi. Seterusnya adalah aplikasi Quizzes. Aplikasi Quizzes ini telah dijadikan sebagai medium penilaian tahap penguasaan kami yang digunakan oleh pensyarah. Jadi, para pensyarah dapat menilai tahap penguasaan para pelajar menggunakan aplikasi Quizzes ini. Seterusnya adalah pemanfaatan digital menggunakan aplikasi YouTube dan juga Google Sites. Sebenarnya, kedua-dua aplikasi ini berkait rapat dengan kursus PSDK 3243 dan juga kursus EDUP 3043, di mana kedua kursus ini adalah ke arah penggunaan teknologi maklumat. Sebagai contoh, dalam kursus PSDK 3243, kami dikehendaki untuk menghasilkan sebuah e-portfolio yang menggunakan pelbagai aplikasi. Hasil karya dalam keempat-empat bidang ini telah kami masukkan ke dalam portfolio. Kami juga telah menjadikan hasil tersebut sebagai bahan dalam pameran jari jemari seni. Proses pembelajaran berkaitan dengan empat bidang ini tidak berakhir setakat kerja khusus sahaja, kerana kami telah menggunakan platform YouTube dan juga Google Sites ini untuk berkongsi berkaitan hasil karya dan empat bidang ini kepada orang ramai. Jadi, kedua-dua platform digital yang telah kami bina bukan sahaja boleh digunakan oleh kami, tapi ia juga boleh digunakan oleh junior kami pada masa akan datang. Seterusnya, rakan pembelajaran yang merupakan salah satu cabang pembelajaran bermakna dapat dipecahkan kepada pembelajaran bersama pakar, pelajar berpengalaman, rakan sebaya dan pensyarah.
Sebagai contoh, antara hasil yang dijelmakan ialah pelajar menyertai bengkel pengurusan grafik yang dijalankan secara live di YouTube pada hari Ahad 11 Julai 2021. Bengkel tersebut secara ringkas merupakan perkongsian daripada pelajar berpengalaman berkaitan teknik dan kaedah menyediakan bahan grafik yang menarik dan sesuai melalui aplikasi seperti Canva dan Photoshop. Bengkel ini juga dihadiri oleh pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu serta pelajar daripada institut dan kampus yang berlainan yang ingin menambah pengetahuan mereka dalam bidang ini. Sehingga hari ini, seramai 649 jumlah tontonan video tersebut melalui aplikasi berkenaan. Selain itu juga, penghasilan bengkel pengurusan bilik darjah inklusif dan pembelajaran pendidikan seni visual murid berkeperluan khas yang merupakan perkongsian berkaitan langkah menangani dan mengurus murid berkeperluan khas dengan baik serta mewujudkan bilik darjah yang selesa dan ceria. Bengkel yang telah dijalankan selama 2 jam pada hari Sabtu 7 Ogos 2021 ini diadakan dalam aplikasi YouTube secara live dan dihadiri oleh pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu serta peluang terbuka kepada pelajar daripada institut lain yang berminat dalam bidang ini. Melalui pelaksanaan KPPB ini, rakan pembelajaran dapat dilihat misalnya dalam penghasilan tugasan kerja khusus EDUP 3043 di mana pelajar perlu merujuk pakar dari pelbagai negara bagi mendapatkan maklumat berkaitan isu tingkah laku, intervensi serta langkah penyelesaian mengenainya. Oleh itu, temu bual telah dijalankan daripada pelbagai aplikasi yang dirasakan sesuai, misalnya yang dapat kita lihat dalam slide, Google Meet, email dan lain-lain. Selain itu juga, rakan pelajaran bersama pakar dari luar negara, misalnya Amerika Syarikat, menerusi hubungan dalam talian iaitu email. Penghasilan inovasi, hasil cetusan dan jalan idea daripada para pelajar ketika menjalani pembelajaran telah berjaya dibuktikan dan dijelmakan melalui kejayaan mencipta satu intervensi menggunakan terapi bermain. Berikut ditayangkan 2 pautan yang akan membawa kepada 2 video klip yang memperlihatkan bagaimana para pelajar berjaya menghasilkan inovasi tersebut serta mengaplikasikannya secara praktikal. Dalam video tersebut, terdapat beberapa orang pelajar yang membahagikan peranan masing-masing sebagai guru dan murid serta mereka merealisasikan inovasi tersebut dan memperlihatkan inovasi tersebut telah berjaya mencapai kejayaan yang disasarkan. Seterusnya ditayangkan Digital Learning Object atau DLO bagi kursus-kursus tersebut. DLO ini telah dibina bersama oleh para pensyarah dan juga para pelajar yang mengandungi bahan-bahan pembelajaran, merangkumi maklumat umum kursus, aktiviti-aktiviti yang dijalankan serta objektif yang ditetapkan serta maklumat-maklumat tambahan yang lain bagi kursus-kursus tersebut khususnya. Sekian sahaja daripada kami. Wallahu a'lam. Terima kasih.